Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama pada hari ini dalam kuliah maghrib. Terima kasih banyak tuan pengurusi acara, tuan pengurusi surau Jumaat Asy-Syakirin, tuan imam, barisan jawatankuasa surau, pemimpin-pemimpin tempatan, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama di dalam kuliah pada malam ini. Saya tak tahu dah berapa kali dah dalam tempoh ni baik kuliah apa kali dah. Ni first ke apa? Tak. Nah. Ketiga apa dah kuliah ketiga dah. PKP ni semenjak PKP. Ha? Oh, anda. Alhamdulillah, elok tu. Dan alhamdulillah nampak penuh sebab jarak kan. Tak apalah kan, seronok tengok macam tu. Dan dengan izin Allah kita fikir-fikir gitu, tapi tak tidak kuliah ahli semula ni kan. Alhamdulillah Allah izinkan lagi untuk kita ni, tapi kita tak boleh nak ambil ringan. Sebab nampak lain macam. Saya nak ke Kedah pula, sakit ke perut tu kan. Tapi doa lah yang elok kan. Pempek yang saya nak apa itu, saya tanya batal ke apa? Tak, buat betul. Kok dia batal tadi, macam linap lah balik Somban ni kan. Dia buat kata, kan senang tu. Yalah, ikut dia lah kan. Besok kalau ustaz, lepas tu perlis pula. Bayang lah, makin lama makin kujung. Jangan terlanjak sikit talent. Ada lain najat kan, macam tu kan, nak jadi pusing lagi. Jadi malam ni tajuk yang telah dipilih oleh pihak penganjur adalah norma baru COVID-19, norma baru. Bersediakah keluarga kita? Pertama, dah tak berapa baru benar, dah lama benar lah pula menghadap ni. Tak adalah baru nampak ada, cuma tak biasa lah dalam tahun-tahun sebelum ini. Kemudian ni pula, kalau disebut tentang bersedia ke keluarga kita, bersedia tak sedia dah ngadap lah kan. Cuma tinggal lagi banyak jugalah benda-benda baik yang kita jumpa pada tahun ini. Banyak tiba-tiba dapat kita nonggok ke rumah, tak keluar-keluar. Kok keluar pun boleh barang, balik rumah balik kan? Baru tahu rumah besar kecil baru tahu langsir itu berlubang, baru tahu skill masak bini kita. Hari-hari dia tanya kita, bang nak lauk apa ni kan? Tak tahu benda nak buat, tak kerja tak apa, masak. Tapi soalan itu bukan soalan saya mata-mata, siap dengan barang sampai hari-hari. Ninja van, ada orang kan, Skynet, DHL, macam-macam lah kan. Jadi mana kata adalah banyak hikmah yang kita boleh tengok. Tapi hebatnya norma baru ni, bila kita kaji-kaji balik, rupa-rupa Nabi dah suruh pun kita buat benda tu, kita baru anggap benda tu norma baru. Contoh kan, melindungi diri kita daripada penyakit. Memang dalam Islam memang tak bagi kita buat benda satu yang memudaratkan. Kemudian jaga kebersihan. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian beriman. Apalah kita nak cakap benda tu baru, kita yang selama ni tak buat. Kejap-kejap cuci tangan, kejap-kejap cuci tangan. Saya pun betul tadi salam nak rabuk kayak ni ke tidak. Dia pula tak ada dah. Katakan tadi salam, ayat kan, bukan orang sini dah, tempat lain.
kan. Tapi betul, kita ni memang kena ambil serius, sebab nampak wabak tu macam nak reverse balik. Tu dia. Sebab sahabat-sahabat kita di Melbourne, di Australia, sahabat kita di Australia gitu pun macam kita, turun. Kita nak clear dah, dia kata lah, tiba-tiba lockdown tu. Sebab apa? Setiap hari hampir 200 lebih kes baru setiap hari. Kita ni pun dah mula naik kan. Tu semua lah tu. Jaga, kan? Jaga. Jadi bila sebut tentang bersediakah kita, nak bersedia apa? Bersedia untuk lihat. Kalau ingatlah dulu saya beritahu, kita belajar tentang sabar, kan? Saya pernah share tentang sabar. Sabar apa? Pertama, sabar untuk taat perintah Allah, kan? Sabar tak kita? Baru tahu langit tinggi rendah, kena jadi imam ke rumah. Anak tahu ayat tu daripada kita, alamak, apa malih lagi mengaji, kan? Anak salah ayat nak baca ni, anak ke belakang. Nampak tak? Hikmah ni. Tadarus bersama ahli keluarga, baru tahu abah pun lagi larau panjang pendek baca. Anak lah baca lagi elok, kan? Contohlah. Kemudian baru tahu, kan? Baru tahu macam mana guna komputernya, portal telefonnya. Penceramah pun pasang sendiri tiang kan, ke rumah. Boleh cari sudut, kojap dapur, kojap meja makan, kojap ke ruang tamu, kan? Barulah saya tahu payah untuk ceramah tak ada orang. Ya, dia dah biasa ramai kan, sekali ceramah tengok tak ada orang, sofa keliling. Tak pernah berlaku, ingat tak saya pernah cakap, penceramah dia takkan mengantuk. Mengantuk ceramah, menguap. Usah gila saya tahu. Punya lain nama baru. Jadi dia tak yo pula ceramah, kita bincang dengan kita, bila bincang dengan penceramah-penceramah lain, yo tu lah nak ngabihkan 10 minit pun sorry. Sudah macam mana nak manjang-manjangkan, kita layan soal jawab ke bahagian komen tu. Kita pun baca soalan, tak ada soalan tak keluar warna pula. Ustaz nampak answer ni, la ilaha illallah. Yang seorang tu pula cantik langsir lah, langsir aku tengok kan. Tak you pula saya setiap pagi bila masa tu dah rodok sikit, boleh pergi sampai ke kampung mak saya. Kampung mak saya dengan rumah saya tu tak jauh, 15 minit je. Saya bawa itu pergi dekat depan surau. Surau tak boleh masuk, depan surau tu ada garaj tu, eloklah ada lampu sikit. Lepas tu belakang tu elok pokok-pokok, daripada gelap jadi terang, nampak pokok-pokok. Suasana belakang macam dalam Malaysia hari ni. Contohlah bila ada TV belakang ni kan, TV tu real. Saya pun ceramah, wah okey sikit. Salah orang kampung lalu semua on tin dah, kalau dah awak dah tengah ceramah, aduh cabaran kan, cabaran norma baru. Jadi dan tak kurang pula masalah bila norma baru ni datang ke kita, masalah keluarga banyak pula. Bergaduh, dipijak bini ditampar anak setiap hari. Baru dia tahu betapa susah isteri selama ni jaga anak. Tapi bini boleh sabar, kau baru sehari kau nak sepak, kau nak bunuh anak tu. Malah besar tuan-tuan dan puan sekalian, hikmah Allah bagi. Dan yang paling besar sekali hikmah dari segi al-fulus namanya. Yang mula dah kan, itu saya cakap tadi, sabar untuk taat perintah Allah. Kedua, sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar dengan ujian dan dugaan. Kalau ingatlah tajuk sabar tu kan, inilah ujian ni kan saya cakap dulu, manusia selalu sebut rezeki datang dari Allah. Masa ni tahu, yakin nak kita rezeki datang dari Allah. Rumah besar, bercuti luar negara, gaya hidup mewah, dia boleh tegamak sabut, tak ada kebantuan untuk kami dia.
Sebab apa? Sebab wabak hari tu tak kira siapa. Dia cakap tu memang betul, dia susah. Sebab ada orang yang kaya, rumah besar, kereta bersusun, orang gaji tak boleh datang rumah, tak ada benda nak masak, suami terperangkap dekat luar negara, tak boleh balik, tinggal bini dan anak-anak. Orang kaya ini pun masalah, terputus bekalan makanan. Yang kita pula bila baca dalam Facebook, rumah besar, kereta besar, tak malu minta bantuan. Sejak bila kita jadi Allah Ta'ala ni tahu apa yang ada ke orang? Ya. Menghukum orang main sandap dia dah. Ya. Yang terbaru pasal korban Afrika. Kita tengok kan, ramai yang gila bahasa. Yang baru ni kan banyak orang korban ke luar negara, korban ke Kemboja, korban ke apa. Adalah seorang tu tunjuk, yang negro tu tunjuk gambarnya ke lambu, seorang tu tunjuk ke gambarnya. Oh, dia kata ni yang menipu je lambu, yang kawan tu tunjuk senarai ya. Gambar tu tak ada tulis apa-apa pun. Wah, ni menipu ni. Kau menghuraikan benda-benda yang kau tak tahu, jangan baik ojo. Saya duduk sini, tiba-tiba dekat meja sebelah ada seorang penyanyi pula. Saya tak kenal dia siapa. Dah orang tu keluarkan berita Samsul Deban ada something dengan Aida Jebat. Mana boleh cerita macam tu? Kan? Dah, jangan macam tu. Kita tengok gambar, kita jangan nilaikan benda yang tak tahu. Tu dia. Akhirnya apa? Yang rugi siapa cakap? Kan? Itulah yang kau jual. Itulah sebenarnya ujian yang paling besar. Kan? Baru tahu macam mana rasa orang dulu-dulu, yang orang-orang lama lagi lah, dulu pernah menghadap macam lagi tahu darurat makin. Baru Roblox dapat ni, alamak Roblox. Warning kan. Bangang lah sekejap ceramah seorang tu. Sudah tolonglah ambil surat lah. Saya cakap dengan TV Hijrah, baiklah surat biar dia pergi sanun. Baik surat. Pergi sanun adalah manusia 2-3 orang. Boleh lah. Ada orang. Kadang-kadang tengah ceramah tu tiba anak yang kecil telah datang. Ada semua lah tu kan. Tapi normal baru. Macam ada 3 golongan manusia dalam PKP tu. Pertama, manusia yang makan gaji. Ni tengok. Manusia yang makan gaji jadi 2 pula. Makan gaji tu 2. Yang pertama, dia seronok di rumah, tak payah pergi kerja. Alhamdulillah, sebab selama ni memang bangsa pemalih. Jadi bila dia dapat duduk rumah tu seronok mana rasa, tak payah pergi kerja tu. Itulah tanpa sadar kita lupa nak didik keluarga kita apa maksud rezeki yang halal. Duduk di rumah, janjinya bekerja dari rumah, bekerja ke tidak? Tengok TV, menterdarah, mengangkang, tidur. Lepas 3 bulan badan jadi pelampung. Dah terapung yang nampak kan? Lepas tu gaji masuk kan? Gaji masuk. Bagi makan anak bini, halal ke tidak? Soalan kan saya sebut dulu, persoalan nak ditanya bukan nak tanya rezeki tu apa. Soalan nak ditanya bagaimana cara nak menghalalkan rezeki yang kita makan pada tiap bulan. Tu kena tanya. Bagi itu sebabnya BDR, bekerja dari rumah, perang badar tu. BDR, perang badar ke rumah kan senang nak kerja atas rumah. Orang lelaki baru nak pergi kerja. Siapkan fail tengah menaip, ada komputer, ada laptop tengah pergi kerja. Bang, nak makan apa ni? Kau pergi kerja. Abang sakit belakang ni. Kerja ni. Nak susu, dan tengah mak pun nak pergi kerja. Nak susu lah dia. Susah. Orang yang rajin bekerja, yang selama ni rajin, copek lah dia nak masuk pejabat balik, susah kerja ke rumah ni. Nampak? Tapi ada setengah orang dia nak jaga amanah. Abang nak beritahu ke semua, dia bagi taklimat, Isnin sampai Jumaat pagi sampai petang jangan kacau abang dalam bilik tu atau ke depan tu. Abang baik kerja abang, ya, tolong jaga anak-anak, jangan kacau abang baik kerja. Kalau orang yang nak jaga amanah dia.
Tak adalah sampai nak terberak pun tak boleh. Dan sampai nak minum pun tak boleh. Boleh, tapi makna kerja kita tu kita buat. Nabi ni bangsa memang pada dulu terarah pada pagi sampai petang, tak boleh kerja ke pejabat. Bila dapat rumah lawan lah. Jadi dua golongan ni bila boleh kerja ke pejabat, cuba tengok masalah pada orang yang memang bermalih kerja, sekali kena balik pejabat dia akan jadi masalah. Aduh, sebab ramai juga yang masih lagi sampai hari ini memohon nak bekerja pada rumah. Itu pertama. Saya tak cakap semua tau. Ada orang memang keperluan dia lebih mudah kerja di rumah sebab dekat situ dia mungkin peralatan dia lebih mudah sebab dekat pejabat tu dah macam-macam halangan dan sebagainya. Golongan kedua adalah golongan yang kais pagi makan semalam. Kais pagi makan pagi okey balik modal. Ni kais pagi makan semalam. Ada yang kais pagi makan minggu lepas pun ada. Duit tak pernah cukup, berniaga pun dulu pun berniaga tahu, tiba-tiba PKP lagi lah tahu. Tu belum cerita yang kerja dengan syarikat yang sewenang-wenangnya memotong gaji kaki tangan dengan tahap duit bukan tak ada, bagi alasan kita tak ada income dia ambil hak pekerja. Bayangkan ada berlaku. Secara tersiratnya dia cuba mendesak, menekan pekerja supaya sendiri meletak jawatan. Banyak berlaku. Orang yang berniaga modal dah habis, keluar simpanan pun habis, sampai tak ada apa-apa, dah mula fikir apalah nak jadi lepas ni. Tapi golongan yang ketiga adalah golongan yang beringat dan sentiasa yakin dengan Allah, mencari ruang dan peluang bersama dengan keluarga dia untuk terus berjuang di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan. Aduh, tak apa, kita jangan panik, bincang dengan anak bini apa yang kita kena buat sekarang. Kita berniaga ni mungkin tak apa, kita kena tukar perniagaan kita. Dia tak panik. Orang dulu-dulu tak pernah susah, lagi susah daripada kita hari ni. Saya baru je berbual dengan yang tamat mulia Datuk Undang Luak Johor. Dia cakap orang marin kok susah-susah pun dalam kopuk tu adalah padi dia ompeh-ompeh kotor-kotor dia jadi boleh ada. Kok banjir lah ada bekal makanan, kok koreng ada macam mana nak pergi mengair, kau nak pergi apa, nak cari makanan lain, janji ada makanan. Tahu dalam otak tu multitasking ada bono nak buat. Yang hari ni tak boleh keluar, mati lah. Habislah kita matilah. Asyhadu an la ilaha illallah, ucap dia kan. Sebab dah masanya kita mempelbagaikan berniaga, cari peluang bisnes yang baik-baik. Jangan menipu orang. Orang dah lah susah ditipu lagi kan, ada itu kan. Jadi sebab yang paling penting kita nak didik, tengok apa hikmah di sebalik peristiwa COVID-19. Pertama, hikmah apa? Cakap kalau kita betapa pentingnya setiap manusia dalam hidup ni. Semua penting ni. Dek penting, kalau tak penting takkan kita tak tembak dahi tadi. Dahi tembak tak teh. Samsul debat tak samsul debat beratur. Sentuhan tanda nak bagi. Samsul debat tinggi. Tunduk lagi dia. Dam. Ada kan? Tak ke mana-mana tompek saya pergi lah. Tapi tadi okey, saya tulis ya, suhu yang siang tadi. Ponik lah dia nunduk. Tapi kau apa boleh dia cek dia. Tapi yang bilah bagus letak kat tiang tu, bagus elok kan. Yang budak kena langkit kan, bagus macam tu kan. Kita tengok tak kira siapa dia, tak ada kira siapa, Datuk Seri ko, Datuk biasa pergi pasar raya beratur, pergi beratur, tunjuk turun masa dah belakang. Aduh, baru tahu sorry dia beratur. Masuk dalam pasar raya dah habis barang
Kau jual ke orang sebelum tu. Yang sebelum tu pula tak fikir orang belakang lah. Tak kau lah dad nak hidup ni, mampu lah kau orang belakang tu. Nampak? Ada orang macam tu. Masa tu baru tahu emas 916 kurang nilai berbanding emas yang kita pakai. Yang lagi mahal satu. Borobut dan nak yo kan. Barulah orang tu tahu hand sanitizer. Orang tua tu nak nyebut tak reti. Hand sanitizer. Penting zat macam-macam. Ada yang ada mulalah dia menego tu. Boleh bawa semayang teh. Yang ada setengah tu menyebabkan tangan gatal-gatal. Sesuka kau duduk orangnya barang. Betul? Macam-macam lah. Tapi makna kata semua ambil ruang dan peluang. Kedua, pentingnya semua saling ingat mengingatkan. Pakai mask. Sebelum masuk jaga ni. Jaga. Semua orang dah saling berkomunikasi. Tak kira Melayu, Cina, India, tak kira siapa. Masyarakat jadi lagi baik. Nampak? Benda ni hikmah dia besar. Bulan puasa itu lagi banyak hikmah. Tanpa sadar, negara kita Malaysia berjaya melahirkan berjuta imam tanpa tauliah. Lari-larau macam mana? Iyo, betul tak hikmah dia? Mana? Masa tu barulah Abah tahu banyak lagi surah dan Quran tu pun. Selamun na'tayna Allah itu di belasah bermula sampai tu. Itu kan tambah ayat lain. Barulah Abah itu subuh syahdu syahadat. Ada yang hantar mesej. Alhamdulillah Ustaz kata. Saudara segembira benar hati ni. Sebab berjaya kali ini tak pernah berlaku dalam sejarah. Sepanjang Ramadan sembahyang tarawih, sembahyang fardu berjemaah setiap waktu tanpa gagal. Abah keluar pergi beli barang, tunggu abah kau balik, kita jemaah sama-sama. Betul atau tidak? Buka air surau dah mula tak sembahyang kat rumah. Okey, sini sembahyang Jumaat ambil nama daftar dulu kau ataupun walk in dia? Walk-in. Bismillah, daftar online 3 hari sebelum mesti kena submit. Tu yang keluar dalam Facebook tu, lulus tu, Alhamdulillah dapat pergi sembahyang minggu ni. Rindu kat masjid. Sampai masa tak datang, hampir waktu. Sebab nak tunjuk ke orang dia dapat. Sebab yang lulus itu ada satu masjid tu 100 lebih tak datang. Berdosa tak? Berdosa. Sebab ambil hak orang. Daftar sebab nak tunjuk ke orang. Jadi untuk mengelak masalah tu, orang masjid kata tak apalah, yang dah daftar, tapi yang walk in ke walk in. Kita tengok mana kosong, bagi masuk. Itulah masalah masyarakat kita. Nak tunjuk ke orang. Kan ingat tak gitu? Semai-mai pindu masjid. Bila pergi masjid? Wah, sebelum PKP tu memang tak pergi masjid dah. Kan bukan orang sini dah. Sini saya tengok memang muka orang itu sama kan. Tetapi Alhamdulillah ramai nak mula rasa kelasatan sembahyang berjemaah. Nampak tak? Itu yang kita nak. Rasa seronok. Malahan mulai hari ini ayah nak beritahu dalam tempoh PKP ini, ruang tamu ini adalah ruang solat kita. Lepas tu nak baca khutbah dah mula malam raya tak tidur. Dia menghafal khutbah tu takut salah baca. Kepada ahli keluarga yang dikasihi, kan? Berdiri di atas sofa tu. Dia ada tinggi. Asah. Kan? Ayo, asah ni yang janji tinggi tu. Yang seorang tu pakai bangku apa tu? Bangku niang daging. Janji tinggi tu. Batang mop lah. Janji ada. Tak baca lah. Kan? Kalau tak baca khutbah boleh tak? Boleh. Semayang sunat yang buat boleh. Semayang sendiri boleh tak? Boleh. Kau tak nak semayang pun sekali kau lah. Payah warna banyak dah tanya. Kan? Buatlah semayang jemaah. Baca ya khutbah. Bayangkanlah rumah kita akhirnya jadi tompek baca khutbah. Fikir.
kan, memuji-muji nama Allah. Malam raya bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa? Orang nangis-nangis, bau dia tahu hibur sebab selama dia tak pernah takbir. Tapi dia takbir. Betul. Malah baru tahu sejadah tak cukup dalam rumah tu. Kan? Ya, nak bawa sejadah besar. Tak ada sejadah senteng-senteng yang besar-besar tu bawa. Saya tadi pun dah tertinggal mana pergi tu macam mana kata tak ada pula yang ulu sejadah kat saya, tapi saya okey. Orang tak perasan dengan saya pakai emas tu. Alangkan tak pakai emas itu pun orang tak perasan saya ke hijau tu. Yang saya camah ke hijau tu lah. Saya lepas maghrib saya tahu jamak isyak. Saya belakang lah, saya masuk lambat sikit. Pakcik kita boleh cakap, pun camah belum sampai gitu. Saya kata sudah aku salam sojid ke apa? Saya pun tanya siapa pun camah. Samsul depan lain bona aku muka aku keluar ni, saya fikir kan. Saya baru nak cakap dengan dia yang saya lah Samsul debat, ditambah lagi semenjak keluar TV ni lambat datang lah. Langsung senyap, tak jadi saya sambung lah. Senyap lah saya tak jadi, saya cakap lah, saya diam lah. Aduh kan dia cakap kan malu dia ni kan. Saya senyap lah, tak lama tu JK masjid tu nampak lah. Tuan kita nak mula dah. Saya pun salam masjid tu, saya nak pergi camah tu. Dia pun pandang lah. Saya pergi sampai depan tengok pakcik tu dah tak ada. Dan tu tak pengajaran pun ada. Jangan bercakap yo. Memang cerita pasal orang apa kan. Itu sebab kan. Tapi besar hikmah dia. Masa tu baru kita tahu. Kan dengan keluarga kita baru kita tahu bahawa apa dah. Pendek waktu umur kita ni sebenarnya. Ada budak yang 3 tahun, bila dia uji dia tengok pak meninggal, suami meninggal, senang. Semua kira takut ni. Jago tak bagi anak-anak kita jangan keluar duduk rumah. Pendek umur. Tu sebab hari tu jangan ambil gurau. Yang itu bila sekolah nak buka, ada pula orang sebar dalam WhatsApp cara-cara untuk memastikan COVID-19 ini berterusan dan tak perlu pergi sekolah. La ilaha illallah. Apa perasaan orang yang ke ahli keluarga dia terkorban disebabkan COVID-19 ni? Cuba fikir bila kita main-main macam tu kan? Dan kemudian hikmah apa lagi? Kesihatan tu penting. Bila seorang tu disahkan positif, dia ada antara 3 ke 14 hari dalam tempoh tu nak menentukan dia boleh selamat ke tidak daripada wabak tu. Dan kebanyakan yang gagal bertahan adalah orang yang di dalam badannya dah sedia ada built-in, dah ada penyakit. Masa tu baru tahulah kencing mani dan kronik, baru tahulah dan jantung dan berlubang apa, banyaklah tu lubang kan. Dan lemah semangat, macam-macam, darah tinggi, macam-macam, yang sakit buah pinggang, ada macam-macam penyakit kan, baru tahu. Masa itulah kesihatan tidak ternilai. Barulah sadar. Dulu Nabi dah posan. Samsul debat itu dia cerita. Hukama ada beritahu keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan ruh terletak kepada kurangnya dosa. Keselamatan agama terletak banyaknya berselawat ke atas Nabi. Yang pertama tu tadi, keselamatan badan kita, jasad kita terletak pada kurangnya makan. Nabi si ajar makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita selagi belum kenyang jangan berhenti. Dah menteneng perut tu berhenti. Tu menteneng tu tak? Kio monung lepas makan tu contoh tu menteneng lah tu. Kan agak-agak perut tu usi-usi tu memang dah tak tahu dah padat tu pum kan bunyi kan. Ayolah tu tersandar dia kan. Tapi alhamdulillah itulah kita mulalah kawal kan, kawal untuk kesihatan kita. Jangan kita ambil kan kedai-kedai makan dah mula buka, apa dia peduli pangkah tak pangkah, janji duduk makan tak, kena jaga. Bersediakah kita
Anak-anak kita sekarang nak pergi sekolah itu ramai yang risau lagi, boleh ke anak dan bayi ni? Doakan yang baik-baik. Anak kita duduk rumah pula belajar online lagi, kita risau. Dia belajar 5 minit ni tiba-tiba telefon dah main game dah. Yang paling cikgu tu mengadu, apa salah anak puan tiba-tiba left group? Left group? Bukan kata tak belajar tu, left group berani betul anak murid tu. Yang macam tu lah. Mana ada contoh macam-macam isu kan. Tapi apapun, nikmat adalah antara perkara-perkara yang Allah akan tanya. Nikmat sehat, nikmat lapang, nikmat duit. Dan alhamdulillah dalam tempoh hari itu ramai yang menyumbang membantu orang-orang yang susah. Ada satu kumpulan NGO menghantar bantuan kepada seorang ibu yang memberi anaknya bayi minum, dah 4 hari terputus bekalan, bagi anak minum sirap baby tu. Susah. Tu sebab kita jangan menghukum orang. Kalau orang kata dia susah tu, betul lah dia susah tu, siapa baik ya? Dari mana dia bohong, kita tak tahu. Pergi hantar ke kampung. Hari tu adalah saya hantar bantuan ke kampung Tiki tu, hantar bagi. Senarai nama dah ada. Adalah seorang tu nama sama pula. Dah dua-dua datang. Macam mana pula tu? Saya cakap pandai lah je ke masjid selesai kan. Saya kata saya suruh ambil cari nama, dia ajar cari nama dah. Bagi. Dan saya bagilah. Bagi. Sebab hari ni kesusahan bukan dikira hanya pada duit saja. Kadang orang duit ada tapi dia tak sihat ada. Masa tu penyakit demam melantak lah, kau makan Panadol lah, tak pergi hospital, bahaya kan. Semua ujian-ujian yang Allah bagi ini seperti mana firman Allah SWT yang bermaksud, dan sungguh akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan juga buah-buahan, dan berikan berita gembira pada orang yang sabar, iaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Mana ngina aja, jangan ingat innalillah ni kira matilah tu. Jadi musibah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mana musibah tu daripada Allah datang kepada Allah juga dia boleh kembali. Dia accident, innalillah, belum matilah bangang marah orang. Bukan kira mati lah innalillah ni. Tahu ujian dia tu. Nampak tak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap perkara yang berlaku ada hikmahnya, termasuklah sakit, kerana ia akan mendidik kita menjadi seorang yang sabar dengan setiap ujian yang Allah berikan, yang mana ia akan dihadapi. Dan andai kita reda menghadapi penyakit atau menghadapi ujian itu, maka gugurlah dosa-dosa kita. Itu dia. Bila Allah uji itu, sabarlah banyak. Kita selalu sebut dengan sabar separuh daripada iman. Tapi tak ada pula yang tanya separuh lagi apa? Separuh dia lah kan sabar separuh iman, separuh lagi nah mana ni tak iya pula lah. Umur saya dah 70 tahun tak pernah tanya pula separuh lagi apa tu. Separuh lagi apa? Separuh lagi adalah syukur, bersabar dengan ujian. Sebab Nabi pernah sebut, amat menakjubkan umatku apabila diberi ujian dia bersabar, diberikan nikmat dia bersyukur. Nampak? Ini ada orang dapat nikmat syukur, bila ujian mau ngungut, teruklah sekarang ni matilah. Tu sebab tuan-tuan boleh tengok kan, ada orang tu dia yang tak kira lah sahabat-sahabat, baik penyanyi kau, baik pelakon kau, baik penceramah kau, tak kira siapa yang jenis ada sesongah tu yang memang bangsa bayar mahal ni lah. Lakonnya dia dah ada job dah. Pagi 10,000 teh, petang 5,000, malam 3,000. Ada macam tu. Ada.
Ada yang menyanyi satu lagu tu sorak-sorak pun tak apa, dapat 5,000. Potong tu 3,000. Malam 2,000. Tuan-tuan. Penceramah pun ada setengah tu panggil 5,000, potong 10,000. Ada. Jangan ingat tak ada. Ada, tuan-tuan. Kan? Saya memang tak termasuklah dalam tu. Macam no. Kan? Belum panggil, tuan, nak kurang sikit boleh tak? Boleh. No, kan? Kan? Tak ada apa, tak ada salah. Yo. Kan? Kita kan dah ada MOU. Kan? Ada 5,000, 10,000, 20,000. Dia dah kira. Ada yang sebulan tu sampai 200,000 total. Tiba-tiba batal serentak. Langsung mana? Masa tu baru nampak orang yang dah besok dapat 300, yang dah besok dapat RM70 kuliah subuh. Ya? Elak kan? Okey, tak ada apa tu. Dia dah besok RM70. Orang tu dah besok 3,000. Kan? Ni tu sebab semua benda ada sebab. Allah bagi kita. Orang yang dah besok susah, tiba datang macam tu, tak rasa warna. Masa tu apa nilai kereta besar, rumah besar, duit banyak, tak ada juga. Susah juga. Nak online, nak keluar pergi bank pun tak boleh. Masa tu kan ATM pun payah, jauh pula, kono pula, roblok tak lopeh pula. Pusing. Kan? Ya. Itulah kadang-kadang. Sebenarnya banyak perkara ni kita kena nilaikan balik, tengok balik. Kan? Macam sakit tu tadi kan, yang kita sebut tadi. Sebenarnya Allah ni nak mengampunkan dosa-dosa kita dengan syarat sabar, jangan mungut. Tahu lah, mati lagi baik. Ni mati lagi baik, mana kau tahu? Confident ni mati lagi baik. Kau tak dengar aku tak apa. Sedekah adalah kodokut. Iya. Tu sebab kita kan dalam hidup kita ni, apa yang Allah bagi kat kita ni, kita kena bagi. Ni ada Allah nak bagi hikmah. Ya tuan-tuan. Saya waktu dalam PKP tu kan, ada yang dia pun, boleh tak kita buat online? Boleh. Masa tu barulah tahu punya tokannya keluar satu Malaysia boleh tengok. Ya. Dapat jumpa kawan-kawan. Dapat jumpa Ustaz Lah Khairi, Dr. Zahar, Haslin Bollywood, Borompek. Dapat hilang Hindu. Burak-burak dalam tu. Yang seorang tu tengah cakap, tiba-tiba dah korek. Lain tak ada. Payah juga. Kan? Macam-macam lah kan. Tapi alhamdulillah dapat. Ada cara. Kan? Dan masa tu baru kita tahu agak macam ni rasa beraya luar negara. Bayangkan dia raya luar negara kan. Dulu apa pun tak ada. Sekarang dah boleh pakai WhatsApp video call. Nampak dia tengah buat apa tu? Buta kau, dia kan? Makan lah. Dia kan? Lepas tu makanan-makanan boleh post. Mula sampai dek banyak makanan dah bertukar lah buluh dengan senapang. Kan, bayangkanlah, tak pernah berlaku ke pejabat pos pembungkus habis. Nampak tak? Orang yang kojo Grab, yang bawa apa, Grab ke Uber ke problem, tiba-tiba sebab tiba-tiba dah tak ramai orang keluar. Masa tu Food Panda laju. Wap dia hantar. Kojap sampai. Oh ya, masa tu kan. Sebenarnya ada yang orang yang masih lagi ada ruang dan peluang. Ada satu hamba Allah tu diuji. Ada seorang sahabat saya, anak dia pergi interview, dia dapat kerja jadi pilot. Berhenti kerja, dia berhenti kerja yang lama. Alhamdulillah dapat pilot, jadi pilot. Dapat timur jadi pilot, esok tapi KP. Nak cakap apa, nak cerita joki kita ni, kalau ada lah air ni kan, air ni kita cakap, oi, ada juga air minum dan belum tentu lagi sebelum sampai ke mulut ni. Malah untuk kita ambil, kita tuang, kita tuang. Lepas tu, tak terlapih, macam mana boleh terlapih? Jatuh, pecah, badangai.
Dengan air itu, itu botol las tu tuan. Nah mana? Lepas PKP tak boleh dia dah makan-makan. Lepas ceramah, kalau masuk PKP, lepas ceramah tak ada makan-makan. Malam ni ada tak? Ada ke tidak? Ada. Okey, okey. Kalau ada makruh ceramah lama, kan? Dah tajam mendang tu nisyak nana, tak dengar ke bunyi tu tadi. Tak, itulah dia kan. Sebab sebenarnya kita hari ni nak bawa diri kita ni, tengok diri lah. Allah ni bagi peringatan kat kita. Nabi dah pesan, kita nak marah. Bila polis ni kacau lah apa, dia buat kerja. Ingat, kalau saya lah jadi polis tu, togak ke tengah jalan tu, sampai masuk tak lalu dah. Jalan lah kau tu. Sama ni, muka jalan tu kan. Tu belum share lagi tu. Ustaz, berhenti tepi. Kenapa tuan? Gambar tu. Gambar. Sampai tu. Tu kadang saya tak sampai hati tuan tengok yang apa tu. Saya pergi, kebetulan memang saya pergi dekat satu pasar raya tu, saya pergi lah beli. Saya tak nak sebut nama pasar raya tu sebab dia tak taja camah gitu malam ni. Sampai kat pasar raya tu, saya beli lah barang-barang tu. Lepas saya teringat yang kat Roblox tadi kejap lagi saya lalu, belilah si ayam. Kau beli nasi apa bungkus? Entahlah. Ada satu tompek tu pula, punya banyak sampai bagi poti. Punya banyak lah orang bagi kat dia. Kat satu, untung waktu satu checkpoint tu. Siap ada poti ais dah, bukan peti ais box. Kan simpan dekat dalam tu kan. Alhamdulillah lah, joki lah tu. Tu saya sekali bono sonang kita boleh. Saya telefon mak buat nasi goreng, mak buat dalam tengok. Saya tanya balai ada berapa orang kerja hari ni dekat IPD berapa ramai kerja hari ni, hantarlah kat dia orang kat hospital, hantar tak bono sonang boleh buat, kita boleh tolong lah kita kan. Tangguh lagi, tangguh lagi. Kita kat rumah, lanjut lagi. Tonton fikir tak kat hospital meraup. Cendol lagi, kena kerja lagi kita. Lagi sore azab. Kita pakai mask tu. Tak tahan dengan nafas sendiri. Mak busuk sendiri tak rosak gigi. Tak tahan bau. Bayangkan dia orang yang frontliner kita ni hari-hari tu. Banduan kat penjara tu, hari-hari buat PPE tu, yang dia nak pakai sarung tu, hari sekali dia pakai buang. Faham tak? Tu sebab bila kita fikir kita susah, ada orang lagi susah lagi. Iyo, saya dulu bini ceramah tak habis. Bini tu si ceramah bukan tahu bila kau nak start ceramah, tanya orang macam tu. Baru tahu soalan dah lain, dah tukar lah kan. Baru dapat dia. Alhamdulillah, tu sebab kan semua ada hikmah. Kita gemar minta sesuatu, bila dah dapat kita lupa. Jadi Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang Muslim ditimpa satu penyakit melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosanya seperti pohon yang menggugurkan daunnya. Jadi ujian syukurlah selagi mana nikmat itu masih Allah pinjamkan kat kita. Nikmat yang Allah bagi ni semua pinjam. Sehat pinjam, sampai masuk sakit kan. Nikmat harta pinjam, kan kita punya. Yang kita sedekah baru kita punya kan. Jadi jangan kita kira-kira benda yang boleh buat, selagi boleh buat kebaikan buat. Berkira-kira baru tahu tak hidup tak tidak dan lagi kita depan. Biasanya kalau tanya ada beria warna orang pergi umrah ni kan, dah habis musim haji, dah tahu dah kita nak pergi dah ni, nak pergi. Tak pernah abad tengok orang tawaf pakai payung. Nampak? Biasanya kalau asatizah ustaz ni semua, kebanyakan ni dia akan reunion bulan 11 bulan 12. Semua nak pergi time cuti sekolah tu akan jumpa kat sana. Tak nampak dah tahun ni tu. Kalau ikut kerana itu diramalkan bulan 9 dah boleh pergi balik.
Macam mana setiap hari 3,000 lebih kes baru. Bangsa dogi pula tu kat sana. Tak boleh nak benarkan ramai-ramai pun tak boleh. Sebab apa? Sebab bimbang nanti penyakit akan menular balik, jadi fitnah ke agama kita. Hari tu kluster tabligh pun macam-macam sebut. Wah ni lah orang Islam lah ni apa. Bukan masalah orang Islam, dia kono tu apa punca. Bukan pergi tabligh langsung dapat penyakit. Daripada mana datang itu kena tanya. Tu sebab Islam ajar kita, ada bukan semua bondo yang merangkak depan mata boleh kau talan. Cik Wuhan tu, so kalau binatang yang merangkak makan yang meloncek pun makan iya, katak sawah tu kan kita tak boleh makan tu. Bab satu boleh makan merangkak depan, lalu babi malih Happy Giant kena sebut dah pasal raya tu malih Happy pasal raya tu, hantu-hantu ada babi saya ambil masak. Contoh boleh ke? Tak boleh. Kalau darurat sampai dah tak ada makanan bona baru boleh kita makan. Itu pun makan sekadaran nak hidup ya, bukan banyak sakit cap tu sak lemak jelepi tu apa hal lah pula kan. Tak boleh. Ada pula cara ada kaedah kan. Ini segala bondo sampai tutup pasar tu, elok ada nak makan dah balik. Sudah tu gelombang yang kedua tu datang tu, gelombang kedua, gelombang ketiga. Yo tuan-tuan, masa tu mana kosong-kosong bahasanya apa tak mengira yang mampu itu ramai yang meninggal, mampu yang meninggal yo berjuta kat satu negara besar tu kan, berjuta mati dah kat negara kita kan. Wajah kesayangan hamba Datuk Nur Hisham, tiap-tiap kes-kes baru, kes-kes import dia sebut kita suka nengok dia. Tapi ada tak yang terbayang dia tak cuti-cuti daripada dulu? Ada kata pun nak tengok tu, ada sekali dia buat perumahan tu daripada rumah dekat sofa tu, hari ni berpokis tak ada. Allahu Akbar tuan-tuan, bukan kocik ujian untuk dia juga tu menjawab ni macam mana, ni macam mana, ni macam mana. Ada lah kluster baru hari tu kau heboh cerita tabligh ni siwa gangga apa cakap tak benda ni tu kalau tak hati-hati dan dikatakan lebih ganih pula. Boleh lah dia ngukur nampak tidak tahu ganih ni kira bangsa kuman yang lesek ni tak tidak diam kan, dia meroyok lah. Lepas tu dia punya tekanan tu, dia punya kesan tu lagi dahsyat. Petado pula yang cakap takut ke penyakit lebih daripada takut ke Allah. La ilaha illallah. Tak kena sebut tadi agama aja gitu, elakkan mudarat. Nabi pesan apa? Apabila berlaku wabak, jangan sekali-kali kamu tinggalkan kawasan wabak dan pergi ke kawasan wabak. Tu sebab kita buat sekatan jalan sejajar dengan kehendak agama dah tu. Sebab nak kontrol, tak nak bagi orang pergi. Alhamdulillah orang Malaysia ni kebanyakannya patuh tu sebab kes tu kita boleh kontrol lagi. Harapan kita jangan dogi-dogi mana ya. Lepas tu amal banyak-banyak. Keluarga kita ni nak kita persiapkan, perlengkapkan dengan ilmu agama sebanyak-banyak bersedia ikut aja peraturan daripada pemerintah kita kan. Sah poning-poning kepala tak ada lagi dah. Tengok mana ada orang kacau-kacau pasal politik pun mana ada, tak ada dah. Ada tinggi sana lebih rasak lah. Dia dalam politik dan memang bidang kerja dia. Kita tak ada apa-apa. Jaga kesihatan kita, jaga keluarga kita, jaga masyarakat kita, jaga apa ni komuniti kita kat sini, jaga elok-elok. Ada benda-benda baru beritahu macam mana mask yang macam mana kena pakai, apa yang kita nak buat, macam kenapa jarak ni kena jaga. Baru kita tahu rupanya kalau bawa sen batuk, kalau sapu tangan tak ada apa semua, bukan macam ni siku ni tak bosen salam kan penyakit tu. Tak ada orang hensum bagi siku ke orang, tak ada. Baru kita tahu kan. Itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hikmah dia terlalu besar. Allah bagi banyak kebaikan sebenarnya.
Kita dapat tarawih penuh, sembahyang jemaah penuh, teruskan. Benar-benar yang baik, normal baru dan norma baru. Benda yang baik kebanyakan memang Islam dah ajar, tinggal nak buat dia, ya? Tapi ada orang PKP tak PKP sama dia kan, tu gilah dia. Ambil peluang ni untuk jadi lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti biasa, saya bukan kali pertama ke sini, jadi saya faham muka-muka suruh berhenti tu, saya faham. Jadi insyaAllah doakan ya, saya ke Kedah pula ni, apa ni, malam ni juga Taipei, esok ada slot kat sana, lepas tu di Perlis pula. Jadi doakan mudah-mudahan okey semua. Jadi itu saja daripada saya, sebab dah mula terbaru. Tadi petang tadi saya memang kebetulan saya dah sampai sini pukul 5 lebih. Kek-kek pukul 6 tu saya dah pergi belakang, dah pergi tanah. Saya tanya ada seorang yang tengah mengajuk, dia tak perasan saya pakai cap, pakai t-shirt. Tadi siapa yang nyiapkan makanan di belakang tu tadi? Saya nampak ada tadi. Tu lagi semangat datang malam ni. Macam tu lah kan, dah siap, dah ready, standby dah. Jadi itu saja pada saya, cuma sedikit makluman. Ada apa ni, ada sahabat kita kat luar tu, dia bawa madu yang diizinkan oleh perempuan, madu labah namanya. Madu kelulut, madu tualang, ada kat luar. Barangan sunnah saya tak pasti ada ke tak, ada barangan sunnah ada. Buah tamak habatus sauda, minyak bidara, boleh tengok belakang. Tu sahabat-sahabat saya, tu barang dia semua tu, saya tak ambil komisen pun. Minyak bidara tu colek kat belakang cepin telinga. Kok mengigau teruk malam ni, banyak hantu tu. Agaklah kan. Minyak bidara memang besar khasiat dia tu, kok gangguan ke apa semua kan, elok tu. Dan satu lagi, ada satu lah barang, kebetulan lah ada kek kotak itu macam muka saya. Tu nama susu kambing yang tengah viral sekarang ni, susu kambing Al-Amr. Susu kambing campur dengan kurma, campur dengan madu. Orang yang kencing manis pun boleh minum, sebab dia tak ada gula. Lepas tu orang gastrik pun boleh minum. Orang perempuan yang hormon merayau pun boleh minum. Kejap awal, kejap lebih, kejap tak mana pun beli tu. Tapi mana dah tak ada tu, tak salah agak, mana memang dah tak ada. Tapi kau minum, datang dia balik jaki lah tu kan. Tapi memang betul, alhamdulillah, baru-baru ni ada satu imam kat masjid, ada kat Palung 2 oleh 10 ya. Dia dah 6 bulan semayang kat kursi, boleh semayang pergi balik. Yang sakit tumit, sakit lutut boleh, tapi tak banyak mana yang ada lah. Setiap minggu sold out. Memang sedap, tak ada bau kambing. Kalau ada bau tu makna yang minum tu tak mandi tu. Tengoklah kan. Tapi memang harga murah lah kat luar, nanti tanyalah dia ya. Susu kambing Al-Am, baik untuk orang gastrik baik, untuk orang nak diet pun baik, untuk orang yang selalu dia poning-poning kepala pun elok. Kemudian ada orang yang macam saya, penyakit macam saya, tak boleh minum susu, dah lama putus susu kan, TTO, kopi O, dia nama penyakit tu lactose intolerant. Tapi susu kambing insyaAllah okey, tak ada bau sebab kambing daripada Holland, Belanda. Jadi kalau dah habis kan, nanti ambil lah nombor kat dia tu, sebab order online dia post ke rumah. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak atas kesudian, terutamanya pihak surau lah kan, yang masih ingat nak panggil saya. Terima kasih banyak. Ni sahabat saya pun dah lama tak panggil ni, mungkin tengah rehat lama ni. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Yang baik itu datang dari Allah SWT, dan kurang itu berpunca pada kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.